Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Okey, kita akan sambung untuk subtopik 2.6.4 iaitu melakar serta menjustifikasikan reka bentuk dan pembungkusan makanan. Okey, dalam subtopik ini kita akan fokus 4 perkara iaitu elemen reka bentuk dalam makanan, prinsip reka bentuk dalam makanan, bahan yang digunakan dan juga dimensi yang ada. Okey, lakaran atau lukisan awal atau lukisan draft yang dihasilkan menggunakan teknik lakaran bebas. Maklumat yang perlu ada pada lakaran adalah elemen, prinsip, bahan dan juga dimensi. Elemen reka bentuk. Apakah fungsi elemen reka bentuk dalam makanan adalah dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Ini adalah maksud yang umum. Okey, dalam reka bentuk makanan, elemen garisan digunakan. Kita tengok yang satu ni. Satu ni dinyatakan melalui pergerakan titik dalam sesuatu ruang. Okey, iaitu garisan ni adalah sambungan antara dua titik seperti yang kita tahu. Dan yang kedua adalah elemen garisan yang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan akan memberikan impak yang lebih menarik kepada makanan dari pembungkusan tersebut. Okey, dalam reka bentuk makanan ni kita ambil berat ataupun kita menekankan juga pasal pembungkusan makanan. Okey, bukannya daripada orang kata apa? Dia bukannya kita tengok makanan tu je. Pembungkusan dia pun kenalah menarik. Sebagai contoh kita tengok cupcake ni punya bekas kan. Yang dia punya kertas tu, dia buat garis-garis tu supaya nampak lebih menarik. Lepas tu kotak fries McDonald, yang garisan-garisan belakang tu dia nampak lebih cantik. Okey, yang kedua adalah rupa, iaitu reka bentuk makanan dan pembungkusan. Bentuk biasanya ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki. Sebab tu sebelum kita rakar, kita kena tahu apa konsep yang kita nak. Okey, contoh macam pizza ni, dia bungkuskan dalam kotak. Okey, dia sesuai lah dengan bentuk makanan tu kan. Pizza pun dia lebar dan dia sesuai dibungkus di dalam kotak. Alright, jadi kita tengok yang ketiga adalah bentuk. Bentuk dia merujuk kepada elemen 3 dimensi yang mempunyai ketinggian, kelebaran dan kedalaman. Bentuk ditetapkan mengikut konsep yang dikehendaki juga. Tak kisahlah nak bentuk macam mana pun. Okey, yang penting kita mengikut perancangan ataupun kehendak pelanggan. Okey, warna pula fungsinya adalah untuk merujuk kepada warna yang terang atau gelap atau yang boleh berubah. Dan yang kedua adalah merujuk kepada kualiti kecerahan dan ketulinan yang boleh mempengaruhi emosi. Okey, contoh macam kalau makanan yang warna-warni sesuai untuk birthday punya party ke ataupun untuk makanan kanak-kanak supaya diorang nampak menarik dan diorang nak makan. Biasanya warna ni memainkan peranan jugalah. Kalau macam kek tu warna kelabu je kan, macam contoh kek cappuccino ke kan, dia macam tak berapa banyaklah warna dia. Kalau kita tanya dekat budak, dia mesti macam kurang berminat dan dia akan pilih yang warna yang lebih terang macam kuning ni ataupun warna-warni, banyak warna. Okey, nilai. Nilai ini merujuk kepada impak terang atau gelap sesuatu tona atau warna. Tona warna akan memberikan nilai yang lebih menonjol. Okey, dia tengok sini kesesuaian tona warna yang digunakan supaya nampak lebih menarik. Macam ni, daripada coklat cair sampai coklat pekat ataupun hijau cair sampai hijau pekat, macam itulah. Okey, elemen yang seterusnya adalah ruang, iaitu kawasan kosong di sekeliling objek, jarak atau rongga dalam sesuatu objek. Elemen ruang digunakan dalam reka bentuk makanan dan pembungkusan untuk mendapatkan bentuk yang lebih menarik. Okey, sebagai contoh donat ni dia ada lubang kat tengah. Okey, dan juga gambar yang bawah ni pun sebagai contoh ruang. Okey, yang seterusnya adalah tekstur, merujuk kepada struktur dan keadaan permukaan yang boleh dirasai melalui perasaan atau sentuhan seperti licin, kasar dan sebagainya. Sebagai contoh pai ni. Kita nampak permukaan yang kasar. Okey. Lepas tu saiz juga memainkan peranan dalam reka bentuk makanan, iaitu merujuk kepada ukuran atau dimensi bagi sesuatu objek. Yang kedua, saiz reka bentuk makanan dan pembungkusannya menjadi antara faktor penting kepada pelanggan dalam membuat pemilihan. Sebagai contoh, kita tengok ada kek yang saiz 5 inci, ada kek yang saiz 7 inci, 9 inci, 10 inci. Kita tengok pada kehendak pelanggan. Dia pelanggan tu dia nak makan seorang, so dia ambil lah satu slice saja sebagai contohlah. Macam tu. Ataupun set-set yang boleh dimakan untuk 3 orang atau 2 orang, dia bergantung pada saiz. So kita kena sediakan untuk kehendak pelanggan ataupun kehendak diri sendirilah. Okey, kita masuk pada prinsip reka bentuk.
Sebelum tu cikgu nak cakap dalam elemen reka bentuk yang asas ada 6 elemen, tapi di dalam reka bentuk makanan dalam buku teks ni dia diterangkan ada 8. So ada 2 tambahan elemen dalam reka bentuk makanan. Okey, di dalam prinsip pula pun ada 6 prinsip yang asas, tapi di dalam buku teks ni dia ditunjukkan ada 7. Okey, ada tambah 1. Kita tengok apa dia. Okay, apa itu prinsip reka bentuk? Ialah konsep yang digunakan untuk menyusun elemen-elemen bagi menjadikan satu struktur objek yang berkesan, bermutu dan menarik. Okey, sebelum ada prinsip kena ada elemen dulu. Okey, kalau kita nak buat apa-apa, itulah benda asas yang kita kena tahu. Baru kita masuk kepada prinsip. Okey. Yang pertama sekali adalah keseimbangan. Keseimbangan ialah suatu konsep fizik ataupun yang kita nampak yang menekankan kesamaan berat, tarikan dan tumpuan pada satu objek yang berbentuk simetri. Simetri ni maksudnya apa? Dia sama kiri dan kanan. Contohnya susunan hiasan perlu seimbang sewaktu membuat reka bentuk makanan dan pembungkusannya. Sebagai contoh kita tengok roti ni. Kalau kita belah dua, dia nampak sama kiri dan kanannya, nampak seimbang. Okey. Yang kedua adalah kontras, merujuk kepada pelbagai elemen yang berlawanan bagi memberikan impak yang lebih jelas kepada objek. Kontras ni maksudnya perbezaan, berfungsi untuk menarik perhatian, memberi fokus dan mengelakkan kebosanan. Kontras boleh dicapai melalui penggunaan teks, warna dan kedudukan elemen. Sebagai contoh kontras dekat sini adalah kotak yang berwarna gelap tapi dalamnya berwarna cerah. Nampak menarik kan? Kalau macam kita biasa tengok kotak tu luar dalam color sama je, so memang nampak bosan sikit. Itulah contohnya. Dan juga ni kontras dalam hiasan makanan. Ada salad, ada ayam, ada sos yang berwarna-warni. Macam itulah contohnya. Pengulangan merujuk kepada tumpuan pergerakan yang dihasilkan melalui peletakan sesuatu elemen yang berulang-ulang. Contohnya garisan lurus. Garisan tu adalah elemen, tapi kita gunakan prinsip ulang-ulang, dia jadilah garisan yang berulang. Macam tu. So, pengulangan bermaksud menggunakan elemen yang sama dan serupa secara berulang-ulang. Macam cikgu cakap tadi lah, garisan tu dalam reka bentuk makanan sama ada dalam saiz yang serupa atau berbeza. Ini dia guna pengulangan saiz, pengulangan corak, tapi saiz yang berbeza. Yang kek ni, kek tingkat ni. Keringkasan, prinsip yang seterusnya. Keringkasan adalah menapis mana-mana elemen yang tidak diperlukan dan hanya mengekalkan elemen yang penting sahaja. Ringkas ni maksudnya dia tak banyak sangat design dan dia nampak simple. Alright. Pergerakan merujuk kepada tindakan aliran yang akan memimpin pandangan mata dan persamaan terhadap sesuatu. Dan perasaan terhadap sesuatu. Mengaplikasikan prinsip pergerakan dapat mewujudkan suasana tertentu selain menimbulkan daya tarikan dan kesan visual yang baik dan realistik. Sebagai contoh, kalau kita tengok kek yang ada garisan zigzag, dia akan nampak macam benda tu bergerak, ataupun garisan yang serong dekat lollipop kan. Kalau kita tengok lollipop yang warna-warni yang bulat tu, itu ada prinsip pergerakan dia punya corak. Penekanan. Penekanan merujuk kepada penumpuan kepada sesuatu melalui gabungan elemen-elemen yang dicadangkan. Penekanan menunjukkan sesuatu unsur dalam karya grafik yang boleh menarik perhatian. Contohnya dalam reka bentuk makanan, penekanan wujud apabila makanan tersebut dihasilkan untuk sesuatu majlis tertentu atau atas sebab-sebab tertentu. Ini biasa orang yang buat custom lah. Dia akan ikut tema majlis ke ataupun ikut apa yang orang nak ke. Macam ni, dia sesuai digunakan untuk bagi hadiah dekat orang ke kan. Ini pun untuk parti-parti ke, celebration birthday ke, boleh juga. Prinsip yang seterusnya adalah pembahagian merujuk kepada hubung kait antara dua elemen berdasarkan kadar banding yang betul dalam ukuran seperti saiz, nombor, jumlah dan tahap. Ini dia punya penerangan. Mungkin kalau ada yang tak faham, cikgu akan terangkan lagi. Prinsip pembahagian adalah penting terutamanya dalam menentukan saiz reka bentuk makanan dan pembungkusan itu sendiri. Kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 156, dia menunjukkan pembahagian tu contohnya adalah pizza. Pizza tu dalam bentuk yang bulat, lepas tu dia bahagikan beberapa section dengan potongan supaya nampak lebih menarik dan mudah dimakan. Kita tak pernah tengok pizza dia potong lurus-lurus macam ni, kotak-kotak macam tu. Dia akan jadi tak cantik kan. So itu adalah contoh pembahagian antara satunya. Contohnya kepelbagaian seterusnya menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai elemen, gaya, kualiti dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk. Kepelbagaian ni macam kita tahu, kita gunakan pelbagai elemen supaya nak menampakkan benda tu menarik. Contoh ni, apa orang panggil ni?
whoopie pie ataupun biskut apa tu cikgu tak ingat. Dia menggunakan warna yang pelbagai dan pembungkusan yang menarik dalam untuk menampakkan makanan tu nampak lebih menarik lah. Inilah konsep inilah prinsip kepelbagaian yang digunakan. Kesatuan, penggabungan elemen yang dapat membentuk imej, konsep atau idea yang sempurna. Okey, garisan campur dengan bentuk dia jadi macam mana apa semua tu kan. So macam contoh, ni bentuk kek dia buat dengan bulatan. Macam tu, garisan bulatan. Prinsip kesatuan yang diterapkan menjadikan sesuatu reka bentuk, makanan dan pembungkusan itu lebih menarik. Okey, sebagai contoh juga, kotak kek yang diikat dengan ribbon yang ada tulisan. Okey, nampak menarik kan? Alright. Harmoni, sesuatu reka bentuk yang dapat mewujudkan gambaran emosi yang positif. Kalau reka bentuk produk kita belajar masa form 1, kita banyak fokus dekat macam susunan perabot ke, ataupun warna-warna yang sepadan. Dalam reka bentuk makanan pun boleh juga guna susunan makanan dalam sesuatu bekas macam ni, ataupun penggunaan warna-warna yang serasi dan sepadan. Okey, efek harmoni ini memberi ketenangan dan kegembiraan kepada individu. Kita tengok bekas ni pun kita rasa macam senang hati lah sebab dia tersusun kan. Tak adalah macam contoh kalau kita beli nasi campur, kita masukkan semua dalam satu bekas tu. Nampak tak berapa cantik kan? Tapi kita makan juga. Tapi ni adalah sebagai contoh untuk promosi dan juga untuk kepuasan diri sendiri ke, ataupun kalau ada pelanggan yang minta ke, kita boleh buat macam ni. Okay, so ini adalah setakat ni untuk elemen dan prinsip dalam reka bentuk makanan di bawah lakaran, okay, apa yang kena ada. Jadi untuk video akan datang, cikgu akan terangkan mengenai dimensi dan juga bahan yang digunakan dalam reka bentuk makanan. Sekian, terima kasih.